Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Nur Aisyah, merupakan hos anda di dalam konsep halalan thayyiban di dalam Islam. Mencari makanan yang halal merupakan satu kefarduan ke atas semua orang Islam. Malah tuntutan mencarinya juga merupakan satu ibadah. Memakan makanan yang halal merupakan satu kewajipan kepada semua orang Muslim. Manakala makanan dan minuman yang haram pula adalah dilarang oleh Allah. Halal berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud keluar daripada hukum haram. Dari segi istilah pula, halal bermaksud sesuatu yang diharuskan dan juga diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halal juga membawa maksud undang-undang yang membenarkan sesuatu perbuatan itu dilakukan dan juga dibenarkan dan ianya tidak dilarang oleh hukum syarak. Manakala thayyib pula bermaksud baik dan suci. Menurut Ibu Kathir dan As-Sabuni, thayyib merupakan sesuatu yang dihalalkan dan diambil mengikut keadaan kesihatan seseorang. Untuk memahami dengan lebih lanjut apa itu halalan thayyiban, mari kita mendengar penjelasan daripada panelis pertama kita, Cik Nurin. Cik Nurin, boleh Cik Nurin jelaskan kepada semua apa itu garis panduan yang betul atau ciri-ciri makanan halal yang telah digariskan oleh Islam? Terima kasih kepada Cik Aisyah atas persoalan yang telah ditujukan. Baiklah, apabila kita menyentuh perihal makanan halal dan haram, hal ini tidak asing lagi bagi kita kerana sebagai umat Islam, perkara ini tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan harian kita. Tetapi persoalannya, adakah kita benar-benar faham apa sebenarnya makanan halal itu dan bagaimanakah cara kita memilih makanan yang halal? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Hal ini bermaksud bahawa makanan yang halal adalah makanan yang telah dijelaskan di dalam Nas dan kehalalannya atau makanan yang sama sekali tidak disentuh secara langsung oleh Nas atau dalil. Namun begitu, makanan yang sudah diterangkan oleh Nas bahawa ianya haram, maka ianya adalah haram. Bagi makanan yang halal, makanan itu mestilah makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Seterusnya, makanan yang halal adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tambahan lagi, makanan yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesihatan jasmani dan tidak merosakkan akal, moral dan akidah. Terima kasih kepada Encik Nurin di atas penerangan yang begitu baik sekali. Seterusnya saya ingin bertanya kepada ahli panel kita yang kedua, Encik Suhaimi, tentang apakah kelebihan yang akan kita perolehi jika seseorang itu mengamalkan makanan halal dalam kehidupan. Menyentuh hal kelebihan makanan halal, mari sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 88. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Justru kelebihan dan keutamaan makanan halal adalah keselamatan. Penyediaan makanan halal akan mementingkan aspek kebersihan dan kesucian. Manfaat yang akan diperoleh dapat menjamin kesihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengamalkan cara hidup sihat melalui gaya pemakanan yang seimbang dan sentiasa bersederhana. Gaya hidup baginda sangat sesuai dijadikan pedoman agar kita terhindar daripada gejala penyakit. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang kedua di atas penerangan itu tadi. Baiklah, apabila kita berbicara mengenai isu ini, sudah semestinya terdapat beberapa persoalan yang masih menjadi tanda tanya dan juga kurang diberikan perhatian oleh masyarakat kita pada masa kini. Oleh itu, terdapat beberapa persoalan hangat tentang topik berkaitan halalan thayyiban. Saudara-saudari sekalian, setiap pengharaman dalam Islam mestilah ada kaitannya dengan keburukan dan bahaya. Di sini saya akan huraikan persoalan terhadap akibat seseorang itu mengambil makanan haram kepada rohani dan jasmani. Dari segi rohani, doa-doa tidak dikabulkan. Hal ini seiring dengan hadis Rasulullah SAW. Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, mengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, "Wahai Rabbiku, wahai Rabbiku." Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimana
adakah akan diterimanya doanya itu? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, amalan tidak diterima dan makanan haram membawa kita ke neraka. Dalam hadis Rasulullah, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka yang lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Seterusnya, ia membahayakan tubuh badan dan akal seseorang. Seorang Muslim tidak boleh mengambil makanan yang cepat atau lambat boleh mengakibatkan kematian atau mengakibatkan kita jatuh sakit. Dapat saya rumuskan, akibat makan makanan yang haram sangatlah tidak baik, dan oleh sebab itu kita sebagai umat Muslim haruslah makan makanan yang halal dan memberikan zuriat kita makanan daripada sumber yang halal. Baiklah, kita mulakan dengan memahami terlebih dahulu arti syubhah. Perkataan syubhah itu berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud tidak jelas. Dalam arti kata lain, ia merujuk kepada kekeliruan berkaitan dengan kehalalan dan keharaman suatu barang tersebut. Oleh itu, makanan syubhah pula bererti makanan yang kita tidak tahu status kehalalan dan keharamannya. Terdapat beberapa item yang boleh menjurus kepada syubhah ini. Misalnya, makanan yang tidak memiliki logo halal. Bahan yang boleh mendatangkan rasa ragu-ragu juga boleh jatuh kepada makanan syubhah, seperti bahan gelatin. Seterusnya, bagi menjawab persoalan mengapakah Allah melarang kita daripada mengambil makanan syubhah, akan saya mulakan dengan perkongsian sabda Nabi SAW yang menekankan, barang siapa yang terjerumus atau tergolong dalam perkara syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Apa pula hukuman memakan makanan yang haram? Sudah semestinya terjerumus ke dalam api neraka. Oleh itu, sebab utama kita perlu menghindarkan diri daripada makan makanan syubhah adalah untuk menjauhkan makanan yang haram. Timbulnya isu ini tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menguji keimanan hamba-Nya yang beriman dan taat kepada perintahnya. Oleh hal yang demikian, dapat saya tegaskan di sini bahawa kita perlu menghindari makanan syubhah kerana hukumnya adalah haram. Secara kesimpulannya, setiap makanan yang telah diberikan oleh Allah itu merupakan salah satu tanda kasih dan sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Tujuannya adalah supaya orang-orang beriman sentiasa dalam keadaan sihat, selamat dan juga dalam limpahan rahmat serta redanya di dunia dan juga akhirat. Sampai di sini saja pertemuan kita di dalam bicara konsep halalan thayyiban di dalam Islam. Diharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat kepada para pendengar sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.